اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب. Ada ulama yang buat kajian, dia kata dalam ayat kursi ni, sebenarnya ayat kursi ni ada berapa ayat dalam ayat ni? Wah, satulah. Tapi dalam satu ayat ni ada pecahan-pecahan dia. Dan sebenarnya semua cerita ni adalah cerita tentang Allah. Seolah kita bertanya Allah, man anta? Siapa kamu? Allah pun cerita, aku adalah Allah. Jadi Allah cerita pasal diri dia. Kalau kita kenal dan kita semua taat pada Allah, Allah tak dapat kebaikan apa-apa pun. Dan kalau kita semua tak kenal Allah dan tak taat pada dia, Allah tak rugi satu sen pun. Sebenarnya faedahnya 100% ialah kepada manusia. Sebab Allah tahu nikmat yang paling besar, cara jalan paling selamat ialah yang pertama asasnya manusia kenal Allah. Asas agama ialah kenal Tuhan. Sebelum tu kita tengok apa makna Allah. Tuhan yang berhak disembah. Allah yang berasal daripada perkataan ilah. Kemudian ditambah alif lam. Dan akhirnya Allah itu menjadi satu nama. Nama Allah yang terbesar ialah Allah. Allah Tuhan yang disembah. Maka lepas tu Allah beritahu, kenapa aku adalah Tuhan yang berhak disembah. Kemudian yang kedua Allah beritahu apa? Kalimat tauhid. Nabi kata, khairu ma qultu ana wan nabiyyun ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Perkataan yang terbaik yang diucapkan oleh aku dan semua para nabi ialah la ilaha illallah. Ini yang pertama. Okey, apa yang kita faham ni? Apa makna la ilaha illallah? Ialah ramai tak yang mengucap la ilaha illallah tapi tak solat? Ramai. Ramai tak mengucap la ilaha illallah tapi buka aurat? Ramai. Makna apa tu? Sebenarnya dia tak faham apa makna sebenar la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang boleh disembah yang layak disembah melainkan Allah. Tidak ada peraturan undang-undang yang patut kamu ikut melainkan undang-undang Allah. Tidak ada benda yang boleh kamu takut kecuali Allah. Tidak ada benda yang boleh kamu bertawakal melainkan hanya Allah. Semua Allah. Tapi kita bila mengucap ni kita faham tak? Kita kena ubah semua cara kehidupan kita. Faham tak? Bila kamu mengucap ni makna kamu tak boleh lagi ada unsur-unsur jahiliah. Kamu tak boleh ada lagi amalan-amalan yang berbentuk bid'ah yang bukan daripada sunnah. Kamu kena tukar semua. Tidak ada amalan melainkan yang daripada Allah dan Rasul. Sebab tu berapa ramai yang mengucap kalimah ni masih buat benda yang ikut nafsu dia. Sebenarnya dia tak faham ucapan ni. Nafsu pun tak boleh ikut. Itu makna la ilaha. Tidak ada semua Tuhan termasuk Tuhan nafsu. Kemudian Allah sebut, kenapa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia sahaja? Kenapa? Jawapan seterusnya ialah sebab dia Al-Hayyu, kecuali dia. Ini yang kedua. Dia adalah Al-Hayyu. Apa makna Al-Hayyu? Maha. Apa makna maha hidup? Hidup kita nampak sangat kita tu adalah makhluk yang lemah. Hidup Allah nampak sangat Allah tu memang Tuhan dan layak disembah. Iaitu hidup kita ada tak permulaan? Apa dia? Permulaan kita apa dia? Tiada. Faham tak? Bila kita tiada, sekarang kita ada, siapa yang cipta kita? Makna kalau Allah tak cipta kita, kita ada tak? Makna kehidupan kita bergantung kepada Tuhan yang mencipta. Tapi Allah ada tak permulaan dia? Tak ada. Makna apa tu? Bila Allah tidak ada permulaan dan Allah tidak ada siapa yang mencipta, makna apa tu? Dia hebatlah, tak ada siapa cipta dia. Yang kedua, membezakan hidup Allah dengan hidup kita ialah hidup kita akan berakhir 70 tahun, 80 tahun. Tapi hidup Allah, dia panggil apa? Hidup yang tidak ada permulaan dia panggil azali, dan hidup yang tidak ada penghujung dia panggil abadi. Okey, kemudian jadi ini yang ketiga. Al-Qayyum. Al-Qayyum maha. Al-Qayyum daripada qiyam, berdiri, iaitu Allah sangat-sangat berdiri dengan sendiri, langsung tak bergantung pada makhluk ataupun yang selain pada Allah. Yang kedua, Allah berdiri untuk orang lain hidup. Maknanya semua makhluk bergantung kepada Allah. Jadi ayat ni sebenarnya Allah nak bagi tahu apa ni? Amat bodoh orang yang bergantung pada makhluk yang hidup lepas tu mati. Yang kedua, amat bodoh manusia bergantung pada manusia yang bergantung pada Allah. Okey, kemudian yang keempat, la ta'khuzuhu. Mengantuk tidak menguasai Allah. Makna Allah nak begitu, mengantuk tu ada kuasa tapi tak boleh kuasai Allah. Buktinya apa? Mengantuk boleh tak kuasai kita? Dan yang paling mudah dia tidur dalam kelas. 5. Wala naum, dan tidak juga ini mengantuk, ini tidur. Tengok bahasa Al-Quran. Kenapa Allah bagi tahu dua? Dia kan tidur dengan mengantuk lebih kurang kan? Betul kan? Tapi kenapa Allah bagi tahu secara berasingan? Dua sifat berbeza. Ada orang
yang mengantuk tapi tak boleh tidur. Ada orang tidur tanpa mengantuk. Jadi Allah nak beritahu, mengantuk pun tak, tidur pun tak. Jadi apa yang Allah nak beritahu? Sebenarnya Allah nak beritahu sifat-sifat Allah yang kerana inilah kamu hanya wajib sembah dia. Yang keenam, kalau terjemah miliknya. Apa yang Allah milik ni? Jadi kalau Allah kata semua di langit milik Allah, makna langit itu milik siapa? Milik Allah lah. Merangkumi semua sekali. Yang ketujuh, dan semua yang di bumi. Dan sebab inilah kelebihan surah ayat kursi. Kalau setakat baca tak faham, boleh tak kita rasa tak ada kesan apa-apa. Kehebatan Allah yang ke-8 iaitu tidak ada siapa boleh bagi syafaat di akhirat besok kecuali dengan izin Allah. Nabi Muhammad boleh tak bagi syafaat? Tak boleh. Kecuali dengan izin Allah. Allah tak izin tak boleh, walaupun bapa seorang Nabi. Itu disebut dalam hadis sahih. Waktu Nabi cakap pada siapa, Fatimah kan, ankizi nafsaki minan nar la ughni anki syai'an. Selamatkan diri engkau sendiri daripada api neraka. Aku tak boleh bantu kalau kamu tak beriman. Sifat Allah yang ke-9 yang hanya dia saja berhak disembah, iaitu bila Allah sebut tu makna benda tu semua tak ada kepada manusia, kan? Jadi orang yang patut kita sembah ialah yang mengetahui semua sekali yang lepas, yang sedang dan akan berlaku. Sebab itulah akidah orang beriman, Nabi sebut dalam satu hadis. Kalau dia diberi oleh Allah, hari ini aman. Yang kedua, rezekinya cukup. Kemudian yang ketiga, badannya sihat. Hari ini je. Nabi kata apa? Dia seolah diberi dunia dan segala isinya. Kenapa Nabi kata dapat rezeki hari ini, maka orang tu, orang beriman, seolah dia dapat dunia dan segala isi. Padahal baru dapat rezeki hari ini, besok belum dapat. Kenapa? Sebab besok belum tentu dia hidup. Yang penting bagi kita ni, kita ada 3 hari je. Hari pertama yang dah lepas, hari kedua besok, hari ketiga sekarang ni. Apa kewajipan kita? Nak fikir yang lepas, buang masa. Sebab benda dah lepas. Nak rancang yang besok, belum tentu. Jadi rebutlah peluang masa yang ada, iaitu hari ini. Sebab tu Nabi kata kalau ada rezeki hari ini dan kamu aman hari ini dan kamu sihat walafiat, macam kamu dapat dunia. 10. Wala yuhitu 10. Wala yuhituna. Dan sekarang yang ni Allah bagi tahu dia tahu. Okey. Yang ni Allah bagi tahu apa? Mereka ni manusia tidak boleh meliputi sesuatu pun daripada ilmu Allah. Jadi yang ni Allah menafikan manusia kadang-kadang tak tahu. Yang ni Allah nak bagi tahu kadang-kadang manusia tahu tapi sikit je tak meliputi. Dan Allah tahu semua tak? Jadi bila kita faham ayat ni kita rasa ya Allah, akhirnya kita akan takut nak buat maksiat. Kan biasa kita kan, nak buat apa-apa tengok orang. Ada orang tak? Ilmu yang dimiliki oleh manusia banyak mana? Setitik air daripada air laut, itulah ilmu yang dimiliki oleh manusia. Yang baki air laut tu, itulah ilmu Allah. Ayat seterusnya, ke-11. Ini ke-11. Wasi'ah. Yang mengatakan kursi ni makna ilmu ialah, dia kata, kursi menunjukkan apa? Tempat duduk yang kukuh. Jadi ilmu adalah seumpama kursi. Bila kita ada ilmu, kita akan jadi kukuh dan kuat. Ada persamaan. Ini kursi diterjemah ilmu. Ada hadis sahih. Kursi ni, kalau kita kata tempat letak 2 kaki, makhluk Allah. Bila makhluk Allah, soalan dia luas mana? Ada hadis sahih. Nabi kata tidaklah langit dan bumi bila dibanding dengan kursi, melainkan hanya seperti segulung besi. Macam cincin. Ini katalah padang pasir. Nabi buat perumpamaan. Nak begitu besarnya, Nabi kata apa? Tidaklah langit dan bumi bila dibanding dengan kursi Allah, melainkan hanya seperti segulung besi dicampak di tengah padang pasir. Dan Nabi sambung lagi, tidaklah kursi bila dibanding dengan arasy Allah, melainkan seumpama campak besi, segulung besi yang kecil di tengah padang pasir. Boleh faham? Makna yang kecil ni apa? Kursi. Yang besar ni apa? Arasy. Sebab tu Allah kata apa? Wasi'ah, meliputi, merangkumi kursi Allah langit dan bumi. Makna kursi lebih besar daripada langit dan bumi. Apa yang Allah nak beritahu ni? Kursi Allah lebih besar daripada langit. Dan arasy Allah lebih besar daripada kursi. Apa yang Allah nak beritahu? Dan apa yang Allah nak daripada kita ni? Allah nak beritahu dia hebat. Allah cerita melalui ciptaan dia. Kalau ciptaan aku dah begitu hebat, begitu besar, cuba bayangkan pencipta dia. Subhanallah. Ramai manusia bila tengok ciptaan Allah, dia kagum. Tapi akhirnya dia bukan kagum kepada pencipta, dia kagum pada ciptaan Allah. Betul kan? Tengok pemandangan indah. Ya Allah, cantiknya macam dalam syurga. Tapi solat lambat. Sebab apa? Cara dia perhati itu bukan dia berfikir separuh. Tak sampai kepada siapa pencipta. Tak pergi sampai situ. Oh, ni nombor 12. Okey. Kemudian timbul soalan. Langit dah besar. Arasy lagi besar. Siapa yang uruskan? Jadi Allah nak berkata apa ni? Wala ya'uduhu, dan tidak membebankannya. Hifzuhuma, menjaga
kedua-duanya. Apa yang Allah nak beritahu ni? Dia bukan setakat pemilik langit dan apa yang di langit, apa yang di bumi. Bukan setakat pemilik. Dia juga penjaga, pengurus. Tapi Allah nak beritahu, aku nak jaga apa ni? Sebesar langit dan 7 lapis. Bumi pun sama, 7 lapis. Dengan haiwan, dengan tumbuh-tumbuhan. Penat tak Allah? Susah tak bagi Allah? Tak. Semua Allah uruskan, ya Allah. Allah nak buat apa-apa, nak uruskan langit, bumi, haiwan, jin apa semua. Kun fayakun je. Allah tak perlu malaikat semua. Tapi kenapa Allah cipta malaikat yang bekerja dengan Tuhan? Sebenarnya itulah menunjukkan kehebatan Allah. Allah boleh cipta, Allah boleh arah, Allah boleh apa saja dia nak buat. Aku nak pembantu 1000 orang. Boleh tak? Boleh. Itulah kehebatan Allah. Boleh faham? Kemudian ini 13. Wahwa dan dialah Al-Aliyyu. Maha. Okey, apa maksud maha tinggi? Dia kata ulama ada dua maksud. Tinggi ini ada dua maksud. Pertama, tinggi zat dia. Zat Allah memang tinggi. Iaitu Allah duduk tak mana? Istawa alal arsh. Zat Allah berada di tempat yang tinggi. Yang kedua, tinggi dari segi sifat, iaitu Allah sifat Allah memang tinggi. Saya bagi contoh lah, macam agung kan, kedudukan dia nombor 1 kan, betul, kedudukan dia, tempat dia, istana dia tinggi juga, betul tak? Ada tak istana bawah pada rumah biasa? Jadi satu, kedudukan pangkat dia nombor 1 paling tinggi. Yang kedua, tempat tinggal dia pun tempat yang tinggi. Jadi Allah nak begitu, dia maha tinggi, tempatnya tinggi dan tak sama dengan tempat manusia, kena tambah. Kalau tidak orang tuduh mujassim. 14. Kemudian Al-Azim. Al-Azim maha agung. Ilmunya agung, kuasanya agung, pendengarannya agung, penglihatannya agung, kasih sayangnya agung, semua agung. Jadi berapa semua ni? 14. Apa ni 14 ni? Sifat Allah. Yang Allah nak beritahu, kerana semua inilah aku saja yang berhak disembah. Kenapa kamu nak sembah orang yang tak tahu apa-apa, yang sifatnya tidak aliyu dan tidak azim, yang apa lagi? Yang mengantuk, yang tidur, tapi kamu takut pada dia tu lebih daripada takut kepada aku. Okey. Jadi setelah kita tadabbur dan kita faham surah ayat kursi ni dan kita betul-betul amalkan, kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Kita akan menjadi orang yang paling kuat. Kita akan menjadi orang yang paling tenang hidupnya. Kenapa aku nak takut Tuhan aku dengan 15 sifat ni? Kan? Kalau bapa aku yang kaya, yang penyayang, aku dah rasa senang hidup. Kalau negara aku aman sebab polis pun baik, amanah, aku dah rasa aman. Takkanlah aku tak boleh rasa aman bertuhankan yang bersifat macam ni. Iqra kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal